Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis, seterusnya unit Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Perlis, para pelajar yang hadir pada malam ini, sama ada pelajar yang baru ataupun pelajar yang lama. Kepada pelajar baru kita ucapkan ahlan wa sahlan ke Perlis. Dan bila mana diberikan tajuk tentang berkaitan dengan belajar ni, kita nak cerita tentang beberapa benda yang membantu satu orang tu boleh belajar. Dan yang kedua ialah beberapa benda yang boleh membantutkan orang tu daripada belajar. Anda semua yang berada di sini, yang mungkin dah beberapa tahun berada di Perlis ataupun yang baru lagi sampai. Tambah pula UiTM ni, nama dia agak famous hari dua ni bila mana ada satu kes di UiTM Cawangan Terengganu, tempat saya, Dungun. Kematian 3 orang student UiTM yang baru dengan sebab dilanggar oleh pemandu kenderaan yang tidak waras. Sangat dekat tempat tu dengan rumah saya, sangat dekat. Dan orang yang langgar tu pun saya kenal daripada zaman sekolah menengah lagi. Sebab tu anda datang sini, kenalilah orang-orang gila di kawasan sekeliling supaya tidak disakiti. Sebab saya dah kenal lama dah orang tu. Jadi nak beritahunya kadang-kadang kita datang, baru datang, kita tak tahu cerita. Daripada dulu lagi memang dia ada gangguan mental dan memang family dia tak beri dia penjagaan yang agak elok sebab dia bukan jenis gila yang merayau macam tu. Dia ada waktu dia waras. Maknanya waktu dia tak berapa waras tu, dia tak makan ubat lagi tu. Tapi mudah ceritanya, kalau nampak je dia, kita tak akan pergi dekat lah. Tapi tak apalah, itu takdir Allah Azza wa Jalla. Cuma saya nak sebut kematiannya ialah kematian dalam kedudukan sebagai orang yang belajar. Walaupun dia taklah belajar secara spesifik dalam dalil ataupun nas menyebutkan tentang orang yang belajar agama, tapi kita cakap secara umum, orang yang belajar apa-apa saja bidang. Sebab hakikatnya ilmu-ilmu daripada bidang-bidang yang lain pun memberikan kebaikan untuk maslahah orang Islam secara khususnya. Jadi bila mana kita berada pada posisi pelajar, posisi sebagai seorang pelajar, tambah pula pelajar ni dia berada pada usia belasan, peralihan nak pergi kepada 20-an. Ini ialah usia pelajar. Ini ialah waktu satu orang tu dikenali sebagai student kalau di Malaysia. Bahkan dunia global pun macam itulah. Usia 20-an ni kebanyakannya ialah usia orang belajar. Sama ada di IPTA, IPTS ataupun apa-apa saja institusi pengajian yang wujud di dunia ni. Mungkin ada sebahagian pada usia 20-an tu ialah usia kerja dia, kerana mungkin tak mendapat peluang untuk belajar seperti mana kawan-kawan dia yang lain. Tapi poinnya ialah usia remaja itu. Kalau kita tengok
dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal menyebut tentang kedudukan orang-orang yang berada pada usia ni, khususnya dalam surah Al-Kahfi, bila mana Allah Ta'ala sebut innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya pemuda-pemuda 7 orang yang terkenal dalam cerita Ashabul Kahfi itu pemuda yang beriman. Fityah dalam bahasa Arab maksudnya lah orang muda di antara usia belasan, maknanya 11 tahun sampailah usia 29. Itu disebut sebagai fityah ataupun keremajaan. Dalam istilah bahasa Arab dia ada lagi satu perkataan, iaitu al-futuwah. Al-futuwah maksudnya ialah keremajaan. Bila mana sebut keremajaan ni, dia sinonim dengan proses menuntut ilmu. Sebab kalau kita baca dalam surah Kahfi, kita akan tengok cerita 7 orang yang muda tu. Kalau nak pegang pandangan kata 7 lah, sebab memang berlaku khilaf di kalangan para ulama berapakah bilangan dia. Cuma nak sebutnya beberapa orang muda. Bila mana kita tengok pada usia seperti itu, dia telah ada satu pendirian. Sebenarnya kita belajar ni, semua yang ada, dia bukan hanya pada cerita untuk mendapat kelayakan CJ semata-mata. Walaupun pasaran sekarang untuk satu orang tu mendapat kedudukan yang agak elok dalam situasi dan surrounding sekarang ni, memang dia kena ada satu sertifikat yang elok lah, ataupun pengiktirafan yang elok. Tapi sebenarnya waktu belajar bidang apa pun, tak kira lah bidang agama ke bidang apa-apa saja yang anda sedang pelajari, belajar ni ialah membentuk satu kemahiran untuk membina jati diri. Apa bidang pun, bidang apa yang anda belajar sekarang, bidang-bidang itu akan membentuk jati diri terhadap ilmu yang sedang ditekuni. Jati diri ni maksud dia apa? Pergi ke mana-mana tempat pun dia telah membentuk satu teori. Ambillah apa contoh bidang yang ada di UiTM ni ataupun mana-mana universiti di dunia ni. Bila mana satu orang tu dia mengkhususkan diri dia dalam bidang tu, dia akan menjadikan bidang tu sebagai benda yang dia akan tekuni. Kalau dia jumpa orang yang bukan bidang dia, dia menjadi satu orang yang firm. Dia tahu tak boleh nak kecek lah, ataupun tak boleh nak kecoh lah kok celah-celah mana, sebab itu ialah bidang dia. Jadi inilah benda yang kita boleh tengok bila mana satu orang dia belajar, dia nakkan benda tu. Macam kalau tengok dalam kehidupan Nabi dan para sahabat, Nabi ni selain daripada dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang umur dekat dengan Nabi, Nabi juga dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang agak muda. Sangat muda, bukan muda tapi sangat muda. Antaranya ialah Mus'ab bin Umair. Ni antara orang-orang muda yang mengelilingi Nabi. Kalau kita tengok Mus'ab bin Umair, waktu dia embrace Islam, waktu dia memeluk Islam, dia telah belajar agama itu dengan sistem yang betul. Dia ambil ilmu agama dan ilmu tu mula meresap dalam diri dia, sehingga akhirnya ilmu tu menjadikan diri dia ada pendirian. Sebab tu kita tengok waktu berlakunya perang Badar, anda semua dah tahu Mus'ab bin Umair ni dia ada beberapa kelebihan. Pertama, dia orang muda. Yang kedua, dia orang muda yang bergaya. Dia bukan orang muda yang biasa, orang muda yang ada gaya dia, pakaian dia, wangian dia, sehingga dia digelar sebagai a'tarus syabab, orang muda yang macho. A'tar tu maksudnya yang wangi, sebab dia pakai wangi yang mahal. Dia dimewahkan oleh mak dia, termasuk adik dia, adik lelaki dia. Waktu dia masuk Islam, tercabut pada dia segala kemewahan. Orang muda ni macam anda semua dan saya jugalah, okay. Bila mana duduk dalam keadaan tu, antara benda yang kata apa paling kuat sekali yang ada ialah sabwah. Sabwah ni bahasa Arab. Sabwah ni maksud dia apa? Keinginan untuk dilihat, visibility. Walaupun anda bukan influencer, tapi anda suka orang melihat. Bila mana anda ada gaya, ada rentak yang tersendiri. Itu preference ataupun kecenderungan satu orang muda pada usia itu. Antara usia baligh, maknanya usia 15, kita ambil 15 lah,
sampailah usia 29 ni, awal 30-an ni, ini ialah usia orang nak menunjukkan dia ada something pada diri dia. Bergantung pada niat dia. Mungkin dia nak tunjuk dia paling hot, mungkin dia nak tunjuk dia mudah pancing awet ataupun markah, ataupun apa-apa saja yang dia nak tunjuk. Itu ialah kecenderungan. Dan dalam hadis Nabi sebut, Allah Ta'ala sangat mengagumi orang muda yang waktu dia muda ni, dia tak ada sabuah. Sabuah tu dia tak layan dengan keinginan dia. Antara tokoh yang kita boleh contohi Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni, kau tengok dalam riwayat, muka dia menyerupai muka Nabi. Sebab tu dalam perang Uhud, musuh ni dia jadi keliru mana satu Nabi Muhammad. Sebab tu anak panah telah kena pada Mus'ab. Waktu kena pada Mus'ab, Abu Sufyan pada waktu itu telah meninggikan suara dengan mengatakan, mata Muhammad, telah mati Muhammad. A'la Hubal, besarlah berhala Hubal kerana matinya Muhammad. Rupa-rupanya yang mati itu, yang jatuh itu bukan Nabi, itu ialah Mus'ab. Sebab muka lebih kurang. Satu benda kita boleh perasan situ, Mus'ab dengan Nabi umur jauh. Mus'ab 20-an, Nabi pada waktu tu dekat-dekat 50-an. Poinnya ialah muka Nabi ni tak tua lah, kita kata. Muka Nabi ni tak terlalu tua. Maknanya kecantikan rupa parah Nabi itu sendiri. Okay. Jadi Mus'ab pada waktu itu dia telah syahid dengan keadaan seperti itu. Cuma nak cerita tentang waktu perang Badar. Perang Badar. Bila mana perang Badar selesai, tawanan-tawanan perang Badar ni ramai. Salah seorang yang jadi tawanan perang Badar ialah adik Mus'ab. Adik Mus'ab tak Muslim, dia Muslim. Waktu orang duk ikat tahanan perang ni, tawanan perang ni, Mus'ab perasan adik dia. Dia beritahu dekat sahabat yang orang kata apa, ambil tugasan ikat tawanan perang ni. Dia kata syuddu alaihi, ikat dia ni bagi ketat sikit. Dia kata dekat adik dia, yang dia ni bagi ketat sikit. Sebab mak dia sangat-sangat memewahkan dia. Mak dia tu mak dia jugalah, cara dia cakap. Saya nak sebutnya, sabuah itu sudah hilang. Sebab tu Mus'ab awal-awal peralihan dia masuk Islam, antara benda yang sangat terkesan normal sebagai seorang muda ialah kemewahan hilang. Baju-baju branded yang dipakai dulu dah hilang dah tak ada, terpaksa ditinggalkan. Wangi-wangian, produk-produk kecantikan, sebab sekarang ni laki perempuan pun pakai semua. Dia tak kira perempuan saja, laki pun nak glowing kat sekarang. Sebab laki pun sekarang dia nak glowing ada maksud lain. Tuan-tuan tahu apa maksud lain? Dia sekarang Malaysia ni, satu benda yang anda semua kena tahu, kecenderungan minat kepada lawan jenis sudah mulai berkurang. Ini fakta. Saya tahu sebab waktu saya bekerja di Jawatan Mufti tahun 2022. Sebab dalam masa yang sama saya pun panel syariah kepada Fatwa Negeri Perlis. Antara benda yang dibentangkan kepada kami panel syariah sebelum diangkat ke AJK Fatwa Negeri, dan benda ni masih belum dibincangkan lagi, ialah isu pengambilan ubat PrEP bagi mereka yang terlibat dengan LGBT, boleh ataupun tidak. Tahu ubat PrEP? Ubat PrEP ni warna dia biru, atas tu dia tulis PrEP. Ini bukan PrEP zaman sekolah menengah lu, PrEP dengan sebab study malam. PrEP ni ialah avoid HIV. Ubat ni menjadi penghalang kepada pengamal LGBT untuk kena HIV. Jadi sebelum mereka bersama, sebelum mereka buat benda tak senonoh tu, mereka akan consume benda ni, makan ubat ni. Dan ubat ni telah dimudahkan cara mendapatkannya. Sebab beberapa tahun yang lepas, negara kita ni ada satu projek, dia panggil projek rintis oleh sebahagian pakar perubatan untuk bagi benda ni. Sebab tak dapat tidak sama ada awak-awak semua tahu ataupun tidak, dunia di kalangan orang muda di Malaysia ni dia bejat. Bejat tahu tak apa? Bejat ni maknanya dia rosak tapi kerosakan tak nampak. Rosak. Sebab tu kalau tengok hari ni ada orang di media sosial, TikTok nampak alim, tapi ada satu lagi apps yang lain. Di situ dia panggil dark side dia. Saya terpaksa sebut benda ni sebab saya rasa seronok sebut benda ni di kalangan orang muda ni. Kalau kuliah masjid payah sikit nak sebut, orang tua tak faham. Anda semua faham lah, yang senyum-senyum tu jangan terlibat lah.
Dia panggil DS, dark side. Benda ni kena sebut. Sebab inilah dunia anda semua. Sebab memang dalam pembentangan daripada Kementerian Kesihatan daripada HQ datang mai terang ke Perlis untuk ni kumpulan doktor yang tak nak projek rintis ubat PrEP tu berjalan. Ni antara benda yang akan sangkut awak dalam belajar. Awak semua dalam belajar. Sepatutnya tak perlu ada benda ni. Tak perlu ada. Tapi dengan sebab gadget terbuka ataupun orang kata apa, dapatan media sosial ni sangat mudah sekarang. Jadi sedikit sebanyak antara sebab satu orang tu divert ataupun berpaling daripada tujuan belajar ialah kerana benda-benda ni. Tu belum cerita lagi orang yang duduk di IPTA yang swasta, yang yurannya mahal, yang memerlukan sara hidup yang tak sanggup nak minta dengan mak ayah, akhirnya menyara hidup dengan benda seperti itu. Dia belajar tapi dia buat benda tu. Tuan-tuan boleh bayang? Dia buat benda tu. Anda semua boleh bayang? Dia buat benda tu. Okay. Waktu dibentangkan pada kami sekitar tahun 2022, maknanya 2 tahun yang lepas dibentangkan. Terkejut sebab saya tengok pada waktu tu bermulanya pengambilan ubat PrEP di Malaysia ni pada kalangan pelajar sekolah menengah. IPTA tak payah cerita lah, tak payah buat alim sangat ha. Memang wujud pun. Bermula pada sekolah menengah, terutamanya sekolah asrama penuh. Cuma di Malaysia ni populasi yang tertinggi ialah dalam LGBT tu, lesbian, gay, transgender. Yang paling tinggi ialah gay sebenarnya, lebih tinggi. Sebab di Malaysia ni orang lelaki lagi ramai. Sebab tu di Malaysia ni nak poligami pun kena tengok keadaan jugalah. Sebab orang lelaki lebih ramai daripada orang perempuan. Itu ialah statistik yang terbaru. Di Malaysia ni orang lelaki lagi ramai. Kita nak macam India juga, lelaki lagi ramai. Jangan rasa, walaupun anda tengok dalam dalam program-program kan, perempuan lagi ramai, tapi malam ni ajaib sikit, lelaki lagi ramai, perempuan kurang sikit. Perempuan tak ramai. Jadi betul lah populasi tu betul. Okay. Kajian tu betul. Okay. Kan setengah-setengah tempat kan tengok perempuan ramai. Kalau kuliah-kuliah masjid pun perempuan ramai lah pada lelaki. Okay. Itu dari segi tempat-tempat yang normal. Mungkin orang lelaki ramai duduk di penjara, boleh jadi tak? Itu antara sebab populasi itu tidak dikira. Cuma nak sebutnya ialah ini mawanik, dalam bahasa Arab dia panggil penghalang-penghalang daripada anda semua divert tujuan belajar. Sepatutnya belajar dan jangan terlibat dengan benda ni. Sebab waktu kita muda ni, antara benda yang paling membuat-buat ialah nafsu. Nafsu. Ianya benda yang agak sukar untuk dibendung. Jadi waktu KKM bentang pada kami dan saya tengok statistik tu, membimbangkan, merunsingkan. Dan of course negeri Perlis pun ada, walaupun tak banyak, tetap ada. Tak dapat disembunyikan lah populasi tu. Dan adalah negeri-negeri yang agak tinggi dia punya kes dia. Terutamanya yang dekat dengan ibu negara apa semua, ini kawasan-kawasan. Tapi tak semestinya yang buat tu orang negeri tu, boleh jadi orang negeri lain yang berhijrah. Cuma nak sebut ialah benda ni real. Dia ialah something yang real. Benda yang sedang berlaku. Kalau anda semua tak dengar benda ni, maknanya alhamdulillah selamatlah pada fitnah. Tapi ada orang dia dengar benda ni, dia dengar. Sebab sekarang ni ada 2 chemical substance ataupun bahan chemical yang dikonsum untuk meredakan liarnya nafsu. Satu ubat PrEP, satu lagi apa? Tahu? Tak apa, saya tak tuduh pun kalau tahu. Satu lagi nama dia Poppers. Poppers. Poppers ni dia jenis sedut. Buka tudung tu dia sedut. Dia yang ni banyak datang dari Thailand. Yang ni banyak digunakan di sana. Okay. Poppers ni lagi teruk efek dia berbanding PrEP. Sebab PrEP ni dia avoid HIV. Dia antara sebab doktor-doktor di Malaysia sebahagian tak setuju. Sebab apa? Sebab bila mana konsum ubat tu, anda tidak akan berhenti daripada meliwat tu. Tak berhenti. Bahkan jadi rasa lebih safety. Sebab dia ada satu penghalang di situ. Dia beza dengan orang ketagihan dadah. Bila mana dia ketagihan dadah, dia nak berhenti, dia kena konsum metadon. Metadon tu memberhentikan dia pada dadah yang dia sedang ambil. Tapi yang ni dia tak memberhentikan kawan tu pada buat benda tak senonoh tu.
Dia bukan consume tu dia jadi tak nak, lemah apa. Dia okey, dia nak lagi. Tapi dia lebih safety. Dia macam ada satu kata apa, pembendung kepada dia untuk terjerumus kepada kecelakaan yang lebih dahsyat. Sebab benda ni tak dapat dinafikan. Saya nak sebutnya ialah untuk zaman ni tahun 2024 dan zaman-zaman yang akan datang, antara benda yang menghalang satu orang di alam pembelajaran dia, sekolah menengah lagi, apatah lagi IPTA, ialah kecelaruan dan keinginan nafsu yang liar ditambah dengan kemodenan media sosial ni. Sebab filem membantu, drama membantu, macam-macam benda yang membantu di sekeliling anda untuk divert daripada belajar. Sebab tu tak dapat dinafikan bila mana Nabi kata, Nabi pernah tengok Mus'ab. Balik pada cerita Mus'ab. Mus'ab ni kan dia dah jadi hilang, dah baju branded apa semua dia ni. Nabi tengok dia macam sugul lah, dia macam termenung. Sebab hilang banyak dah kemewahan dia. Selayaknya orang muda, dia biasa pakai benda-benda mewah. Dulu pernah pakai iPhone, tiba-tiba kena pakai telefon biasa je. Dah tak jadi iPhone user, nampak terhina betul lah. Keluar daripada komuniti Apple user ni. Padahal tak hina mana pun, cuma dia rasa terhina, nampak terhina betul. Jadi dia nampak sugul. Jadi Nabi pernah tanya pada Mus'ab, "Ya Mus'ab, macam mana duduk di Madinah dengan duduk Mekah, mana lebih lagi seronok?" Tanya pada orang muda usia 20-an. 20-an. Jawapan Mus'ab, anda semua agak apa? Mus'ab kata, duduk di Mekah dah seronok. Pakai kemah, makanan bertukar, makanan lain. Pagi makan benda lain, petang makan benda lain. Macam kita sekarang lah. Pagi mi goreng, tengah hari nasi, malam nasi Arab. Oh, lain macam selera dia. Okay. Cuma nak katanya dia punya pilihan makanan tu banyak. Okay. Tapi ada juga yang susah, yang memang pagi Maggi, petang Maggi, malam Maggi. Ada juga yang macam tu, tak dapat dinafikan. Cuma nak sebutnya benda tu ada lah. Benda tu wujud. Mus'ab kata, duduk Mekah lah sedap pada duduk di Madinah. Nabi kata keadaan di Madinah lagi baik. Di Madinah lagi baik. Nabi dalam riwayat tu, Nabi tengok orang muda yang seronok. Yang seronok dengan dunia dia. Sebab dia mewah pada waktu tu. Sehingga dalam riwayat sebut, Nabi punya mata tu bergenang dengan air mata. Sebab tak sangka ada orang muda yang sanggup mempertahankan pendirian. Maknanya dia punya proses pembelajaran dia tu elok. Dia pertahankan pendirian dia, dia tak ikut orang lain yang ramai-ramai pada waktu tu. Yang lebih nakkan kemewahan, lebih nakkan keinginan-keinginan yang terpenuhi pada waktu tu. Sehingga Nabi kata akan datang satu waktu. Lepas Nabi tengok Mus'ab, Nabi pun cerita tentang umat akhir zaman. Nabi kata hadis ni riwayat Muslim. Nabi kata akan datang satu waktu umat aku, pagi dia pakai baju lain, petang dia pakai baju lain. Pagi dia makan makanan lain, petang dia makan makanan lain. Mewah. Maknanya Nabi sedang menceritakan tentang kita sekarang. Lalu sahabat pun kata, kalau semewah itu ya Rasulullah, pasti dia orang akan fokus buat ibadah lah. Sebab tak ada benda dah nak kena fikir, tak ada nak risau apa dah. Baju dah banyak, makanan dah banyak. Nabi kata tak. Keadaan kamu sekarang lagi baik. Keadaan kamu sekarang lagi baik berbanding mereka yang akan datang. Kita mengiyakan benda tu. Sebab memang itulah yang sedang berlaku pun. Walaupun kita senang, pakaian kita banyak, tapi nak on time salat bukan mudah. Senang, banyak kenderaan ada. Ada telefon yang boleh alarm kita bila waktu salat. Tapi tengok, dah masuk waktu salat, decline je. Bukan pergi masjid. Tekan saja untuk bagi hilangkan notification tu saja. Dia tak bergerak pun ke masjid. Itulah realiti dunia yang kita sedang duduk sekarang. Yang tak dapat dinafikan. Semua orang berada dalam fitnah itu. Jadi, bila mana anda berada di tempat anda belajar sekarang, mungkin ramai di kalangan yang ada ni daripada negeri-negeri yang lain, mungkin daripada Pantai Timur ada, Pantai Barat ada apa semua. Bila mana anda datang ke Perlis ni, mungkin suasana Perlis dia agak lebih lebih redup berbanding tempat-tempat lain. Redup tu istilah saya lah, maknanya dia taklah kalut, taklah terlampau busy, taklah nampak macam hektik sangat hari-hari yang dia lalui di sini. Mungkin yang anda belajar tu agak berat lah, cuma nak katanya dari segi keluar ke kawasan masyarakat, dia agak lebih tenang, tak ada lah rasa benda-benda yang kalut tu, tak ada. Berbeza dengan tempat lain. Okay. Jadi sebahagian orang dia rasa macam aduh,
Apply dulu, kenapa dapat Perlis dah lah jauh. Mungkin ada lah sebahagian yang terasa macam tu. Perlis mall pun tak ada. Ni apa cerita dalam mall tak ada, semayang pula pelik pada orang. Ni apa cerita aku kena di sini ni, apa musibah Tuhan nak bagi dekat aku. Musibah dia bagi. Okay. Jadi ini benda-benda yang anda kena control dan take over. Okay. Sebenarnya berada dalam kesusahan pada waktu belajar, ianya lebih baik untuk menjaga diri daripada terkena fitnah-fitnah yang dahsyat. Kalau anda duduk di tempat-tempat yang coverage dia tak berapa kuat apa semua, yang itu lebih baik sebenarnya, lebih baik. Sebab kita tak boleh nak rasa diri kita ni jaga. Sebab saya nak sebut pada anda semua, Abdullah bin Mubarak dan Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak ni siapa dia? Guru kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari yang hebat tu, yang tulis Sahih Bukhari tu, tok guru dia Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak kata, antara fitnah yang paling aku takuti ialah fitnah dengan perempuan, wanita. Walaupun dia dah orang tua pada waktu tu. Dia kata sekiranya diletakkan aku dalam satu bilik, aku dengan duit 1000 dinar, dengan aku dengan perempuan, aku lebih risau aku dengan perempuan berbanding aku dengan duit 1000 dinar tu. Anda semua fikir, Abdullah bin Mubarak ni anda boleh agak watak dia macam mana? Dia jenis gila-gila ke? Takkanlah orang yang warak. Abdullah bin Mubarak ni lambang kewarakan, tokoh warak. Dia kata dia duduk dengan perempuan dia akan jadi liar. Kita? Saya tak ustaz, saya kemah pada Abdullah bin Mubarak lagi. Tak jatuh lah saya. Saya bubuh dua, saya okey lagi. Tak payah sembang lah. Okay. Mudah ceritanya tak payah sembang lah. Itu zaman tu. Itu zaman itu. Tapi sekarang tak perlu letak perempuan, letak lelaki pun jadi kerja. Ya, walaupun anda terkejut, tapi itulah yang sedang berlaku di negara ini. Saya memang menunggu saat-saat ini untuk cerita ni. Sebab saya rasa benda ni perlu juga diangkat dalam kuliah supaya anda tahu. Supaya anda tak nampak ustaz-ustaz ni duk cakap bab kitab je, realiti sosial. Ya, kita sedar benda tu sedang berlaku. Kebejatan itu ialah benda yang real sedang berlaku. Memang sedang berlaku. Sebab tu dia tengok amang seksual apa semua. Ini benda-benda. Bila mana anda belajar dalam waktu belajar ni, selain daripada belajar pengkhususan bidang yang anda sedang belajar, fakulti apa, jurusan apa, antara benda yang kena belajar adalah cara mengurus hidup juga waktu kita belajar ni. Cara untuk kita mempertahankan pendirian. Contohilah Ashabul Kahfi, 7 orang pemuda umur belasan. Waktu berdiri depan raja yang suruh sembah dia kata kami tak sembah. Umur belasan, kami tak sembah. Maknanya dia punya pendirian cukup kuat. Sebab anak, orang kata apa, yang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni, mereka ni anak-anak kepada pembesar yang bekerja dengan raja tu, dalam riwayat yang banyak disebut. Maknanya dia bukan anak orang-orang tepi jalan, dia anak orang ada nama, tapi dia ada pendirian sebab dia belajar dengan cara yang betul. Jadi waktu anda belajar, anda datang ke tempat belajar, tak kira lah Perlis ke mana-mana ke, di mana-mana tempat pun, bila mana anda melangkahkan kaki ke tempat pembelajaran di universiti, mengikut program masing-masing, diploma ke, degree ke apa, pertama sekali anda kena tahu, anda belajar ni ialah untuk apa. Itu soalan yang perlu disoal dalam diri masing-masing. Kalau tersilap langkah waktu belajar dalam masa 3 tahun, dalam masa 4 tahun ni, macam mana nak counter balik? Anda kena dah ada prepare package itu. Kalaulah waktu belajar tahun pertama okey, tahun kedua dia liar sikit, tahun ketiga dia tumbuh tanduk, tahun keempat dengan ekor-ekor sekali tumbuh. Jadi waktu dia belajar tu, macam mana dia nak divert diri dia, dia nak alihkan diri dia supaya dia tidak gelong ataupun tak menyeleweng. Ini adalah ruang-ruang yang sudah perlu difikir. Sebab tu hari ni kalau anda semua dengar cerita orang-orang yang belajar dulu, kalau awak semua dengar cerita saya belajar, saya degree tahun 2012 sampai 2015 di Jordan, Universiti Al-Bayt Jordan, border antara Syria dan juga Jordan. Waktu saya belajar tu, revolusi Syria di Jordan baru bermula. Revolusi di Syria, perang di Syria bermula. Universiti kami dekat, universiti tempat saya belajar tu dengan Syria 60 km, macam Perlis dengan Lostar. Maknanya serangan-serangan yang berlaku, 1-2 peluru tersasar juga masuk, tapi tak masuk dalam universiti lah.
masuk di kawasan tepi-tepi. Dalam universiti berlaku lah. Tapi dia bukan berlaku kerana perang, kerana student bergaduh. Universiti kita orang dahsyat sikit. Kalau Malaysia ni bergaduh setakat tumbuk, patahkan batang penyapu je. Lekek lah. Arak keluar pistol lah. Pistol tu. Tembak. Hancur kereta pensyarah. Buat tak peduli lah. Itulah kebrutalan di sana. Kalau setengah-setengah universiti lagi dahsyat lah. Tembak balai polis sampai polis pun surrender dan akhirnya universiti tutup seminggu. Kita yang Malaysia suka sebab kita dapat cuti lama. Cuti yang sangat lama, 2 minggu, 3 minggu kerana nak selesai isu dalaman tu. Tapi benda tu membantukkan pembelajaran lah. Tapi ialah orang muda dia kira nak rehat je lah. Dia kira nak apa lagi. Dapat cuti itulah benda yang menggembirakan. Duit tak ada pun tak apa, yang penting boleh cuti. Itu antara favourite kita. Cuma nak sebutnya lah, kalau saya cerita zaman saya, zaman tu gadget-gadget ni taklah berapa berkembang sangat. Tahun 2012, 5, 6 tahun, 10 tahun yang lepas. Kalau anda tanya orang yang degree tahun 2015 sampai 2020, dia dah beza dengan anda semua ni. Dah beza. Saya nak sebutnya ialah betapa cepatnya keberjatan tu dia berkembang. Sebab saya tengok statistik benda-benda sosial ni di Malaysia ni, setiap setahun dia punya rentak tu berubah. Setiap setahun. Bukan setiap 5 tahun, setiap setahun. Dulu di Malaysia yang melayari laman porno hanyalah usia belasan. Dulu. Mana ini statistik 2018, 2019 sebelum Covid. Sekarang lepas pada Covid, lepas dibentangkan di hadapan kami waktu nak bincang fatwa tak keluar lagi. Boleh tak boleh obat PrEP tu. Tapi dari segi damage, keburukan yang akan berlaku kalau bagi macam tu saja agak besar lah. Sebab dia punya perancangan di Malaysia ni, dia akan wujudkan klinik-klinik yang memudahkan urusan geng-geng LGBT ni ambil ubat tu. Dia ambil je. Dia macam kita pergi farmasi. Tambah kalau yang duduk border-border dengan Thailand ni. Thailand lagi mudah. Thailand dia tak peduli pun kita. Kalau anda semua mungkin tahun 1 tak reti lagi masuk Thailand, kok tahun 2 jadi reti. Jadi pandai. Lepas tu seronok tiap-tiap minggu pergi. Pergi pula bukan pergi masjid, pergi tempat lain. Kita tahulah. Okey. Cuma nak katanya di sana lebih open lagi lah. Cuma nak sebutnya ialah bila mana disebut benda-benda seperti itu, bila mana dia buat statistik. Statistik ni dia buat berdasarkan kajian, dia bagi soalan ke cikgu-cikgu sekolah apa semua, tengok apa semua. Anda tahu, usia termuda sekali melayari laman porno di Malaysia, umur berapa? Agak-agak. Umur berapa? 5 tahun? 6 tahun? Yang paling latest 8 tahun. Dajah 2 kan? 8 tahun Dajah 2. Sebab tu anda pernah dengar cerita dia mencabur kehormatan. Dajah 6 dia try. Ini juga antara benda yang berlaku. Saya nak sebutnya ialah benda-benda ni anda kena sedar. Sebab tu usia 20-an ni, saya sebenarnya lebih risau laki dengan laki daripada perempuan dengan laki. Saya lebih risau sebab benda tu dia sedang berkembang di Malaysia. Sangat kuat perkembangan dia. Mereka ni ada ideologi. Mereka sedang buat satu komuniti yang kuat di Malaysia. Mereka approach apps ada. Dan anda ni berada pada wilayah yang hampir dengan satu wilayah belah utara ni yang agak kuat komuniti tu. Iaitu di Penang. Penang ni antara tempat yang kuat berkembang. Tapi bukan orang Penang yang buat. Sebab Penang kan ada international airport. Kemasukan daripada luar yang masuk situ, yang membuka ruang-ruang seperti itu. Cuma nak katanya ada orang. Dan kes-kes daripada yang saya dengar, sebab saya ada kawan-kawan yang belajar bidang perubatan di Jordan dulu, yang balik dah jadi doktor di Malaysia ni. Dia cerita di KK, di klinik kesihatan. Dia orang semua dah jadi doktor-doktor di klinik kesihatan. Pergi bertugas on duty, datanglah 1-2 van daripada sekolah menengah. Kan kita kan dulu macam tu. Kalau yang pernah sekolah asrama ni dia tahulah, bila mana kita malas nak sekolah, buat demam lah. Cari alasan macam mana how to create fever untuk tak pergi sekolah hari tu.
Lepas tu sekolah pun hantar, bolehlah dapatlah Panadol dua papan. Tengah hari tu makan selera, ambil ayam 2, lepas tu boleh ambil 1 je. Walaupun demam. Okey. Itu cerita dulu, itu cerita 5 tahun, mungkin zaman awak pun macam tu jugalah. Okey. Tapi untuk sekarang, bila mana demam, ni kawan saya cerita, yang cerita ni lah baru dalam sebulan 2 ni. Demam, tanya, demam apa ni? Takut dia buat demam. Bila mana check memang demam tu. Lepas tu dia kata dia ada juga gatal-gatal apa semua, ada infection lah. Tanya infection dekat mana? Infection dekat private part, dekat kemaluan. Bila mana diminta check dengan lebih detail, rupa-rupanya ni sekolah menengah ni, dia kata 4 kata 5. Dah kena penyakit kelamin. Kahwin tak lagi? Takkan dah kahwin aku umur macam tu. Penyakit kelamin di kalangan usia sekolah menengah sekarang berlaku. Yes, benda ni fakta. Benda ni ialah fakta. Jadi anda semua kena sedar. Bila mana berkawan, kawan kita ni dia ada signalkan kita sentuhan-sentuhan yang tidak selamat. Kena alert benda tu. Anda semua ni yang laki-laki ni yang sukan, jangan duk selok kot suka hati sangat. Sebab tu saya kata sekarang ni keluar dengan perempuan lebih selamat berbanding keluar berduaan dengan lelaki. Lebih dicurigai, hatta yang kahwin pun. Maknanya yang suami dia keluar dengan lelaki, dia rasa risau dengan suami dia. Lelaki aku ni taste lain macam sekarang. Cuma nak katanya itu realiti. Saya sebut ni kepada anda semua ialah untuk anda sedar, anda sedang berada dalam komuniti, bukan komuniti, maknanya sedang berada dikelilingi oleh benda ni. Benda ni akan divert anda semua dalam belajar. Akan divert. Sebab dunia ini akan provide kemewahan, dunia ni. Sebab kebanyakan kes yang berlaku di Malaysia, bila mana diajak ke arah benda-benda seperti ini, dia mesti akan tawarkan kita dengan kemewahan. Dia akan tanya kita, belajar universiti duit cukup tak? Duit ada lah. Boleh beli benda-benda yang kita nak. Boleh beli iPhone yang latest. Yang tu tak mampu lah. Boleh nak bantu tapi kena buat kerja ni. Dia pun bagi. Dia bara kita, bagi 2,000, 3,000 semua. Inilah benda yang berlaku. Benda yang sedang berlaku. Kalau anda tak kena, syukurlah dan jangan bercita-cita untuk kena. Cukup komuniti dekat tu je. Sebab tu sekarang orang lelaki, saya lebih fokus orang lelaki. Orang perempuan dia ada juga dia punya kenakalan version perempuan, tapi kena kuliah akan datang. Okay. Cuma nak sebutnya lah, untuk orang lelaki ni, untuk sekarang dia macam dah ada satu stigma benda tu. Tengok muka glowing semacam, putih lebih daripada perempuan lagi. Dia ni apa benda dia buat? Kita ada rasa seperti itu. Satu lagi saya nak sebut. Mind gym secara addicted. Mind gym addicted. Membina masa. Sebab sekarang orientasi songsang di Malaysia ni dia bukan pondan, bukan darai tau. Orientasi songsang di Malaysia ialah maskulin. Tahu tak apa maskulin? Dulu LGBT ni yang minat sama lelaki ni, dia sama-sama, orang utara panggil darai, tahu darai. Saudari pun bukan, saudara pun bukan, saudarai. Dia di antara dua tu. Saudari perempuan, saudara lelaki, dia panggil darai. Okay. Jadi komuniti di Malaysia sekarang ialah maskulin. Kita tengok satu orang lelaki normal, maskulin, tapi dia tak minat perempuan, dia minat lelaki. Seriously dia minat lelaki. Dia bukan dia main-main pak. Kalau perempuan, maaf saya sebut benda ni agak transparent sikit. Kalau perempuan bogey depan dia pun dia okey. Dia lebih kuat pada Allah bin Mubarak lagi. Tapi kalau lelaki tak payah bogey pun, cukup muka glowing je, dia tak tahan. Dia rebah di pintu masjid dia. Okay. Cuma nak katanya itulah benda yang berlaku. Ni saya nak sebut pada anda semua, mari belajar. Selain pada niat nak belajar supaya kita habiskan program kita, hati-hati mawanik ni. Mawanik ni ialah penghalang-penghalang kepada benda ni. Kita bila lalu azan dulu kot, dah masuk isyak kan. Bila lalu azan. Okey. Beberapa benda yang saya nak sebut lagi tentang apa yang kita nak bincang pada malam ni. Pertama, bila mana anda belajar, kenalilah benda-benda yang penting untuk membina corak kehidupan. Okay. Cuma untuk kita semua orang muda ni, antara benteng yang paling kuat dan ampuh sekali
Maknanya benteng ni memang kukuh bila mana kita ada benda ni. Jagalah salat anda dengan sebaik mungkin. Jadi orang yang menunaikan salat, bukan orang yang bersalat. Orang yang menunaikan salat, terutama muda. Waktu usia muda ni dia memang betul-betul membentuk benda tu. Usahakanlah diri ni jadi orang yang paling tepat waktu bila mana masuk waktu salat. Jangan jadi orang yang suka bagi diskaun. Tak apalah, awal hari nanti saya sembahyang. Semakin kita banyak bagi diskaun, semakin kurang penjagaan Tuhan pada kita. Semakin kurang penjagaan Tuhan. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, siapa-siapa yang salat subuh berjemaah, bagi lelaki berjemaah. Ialah kita tahu dalam mazhab setengah ada sebut salat berjemaah itu ialah sunat muakkad, dia bukan wajib. Tapi perbuatan Nabi tak pernah tinggalkan benda ni. Nabi sendiri. Untuk orang perempuan, dia salat di tempat tinggal dia. Kalau pelajar dia salat di kediaman dia, tapi dia on time. Dia on time. Poinnya lah dua-dua kena on time. Okay. Bila mana satu orang salat subuh berjemaah, dia berada dalam jagaan Tuhan. Ini Nabi sebut. Siapa-siapa yang salat subuh berjemaah, dia fahuwa fi zimmatillah. Fahuwa fi zimmatillah. Nabi sebut. Dia berada dalam jagaan Tuhan. Tapi janganlah, oh subuh je Ustaz. Oh yang 4 lagi tak payah kot lah. Dia ada kot orang akal banyak. Akal cukup banyak. Okey. Cuma nak katanya, jaga yang tu, jagalah yang lain. Sebab bila mana kita jaga yang tu, dia akan dimudahkan pada jaga yang lain. Sebab inilah benteng yang paling ampuh. Benteng yang paling ampuh. Satu lagi, jagalah hak-hak aurat anda sesama. Ini benda-benda ni boleh divert belajar kita. Memang boleh divert. Hatta sama lelaki pun. Walaupun kita belajar antara lelaki dengan lelaki ni pusat sampai ke lutut. Tapi saya tengok sekarang perlu lebih warak lagi lambat tu. Jangan bermudah-mudah sangat buka baju walaupun di tempat kediaman kita sendiri. Jangan mudah sangat. Sebab sekarang ni benda-benda seperti itu boleh mengundang. Dia panggil sadduz zara'i. Tutup pintu tu. Kalau tanpa ada keperluan yang mendesak. Sebab benda-benda, sebab anda kena tahu, cerita songsang ni bukan sama kita berlaku. Nabi Lut telah menghadapinya. Nabi Lut bukan bangsa yang sama dengan pelaku kesongsangan itu. Dia bangsa lain. Dia dihantar oleh Tuhan untuk baiki bangsa tu. Cuma dalam kitab-kitab tafsir sebut, kenapa bangsa tu jadi songsang? Kenapa mereka jadi songsang? Ada benda-benda yang menyebabkan membuka ruang jadi songsang tu. Pertama, lelaki menyerupai perempuan. Itu pertama. Pakai baju perempuan, yang perempuan pakai baju lelaki. Sebab tu saya agak kurang setuju. Ada sebahagian budaya nak suka-suka malah kebudayaan lelaki pakai baju kelawar. Walaupun atas nama seronok-seronok, jangan buat benda tu. Jangan terlibat dengan benda tu. Dia buka. Okay. Yang kedua, yang berlaku kepada kaum Nabi Lut ni sebelum dia jadi songsang yang betul-betul parah, yang memang tak minat langsung lawan jantina, ialah melazimi percakapan lucah dalam harian. Hari-hari cakap melucah. Walaupun double meaning. Jangan melazimi benda tu. Kalau anda ada kawan-kawan seperti ni, avoid lah orang-orang macam ni. Sebab kita tahu dia akan sedang pergi ke stage seterusnya. Dia dalam training tu nak pergi ke yang atas lagi. Yang ketiga, kurang adab. Dalam kitab-kitab tafsir sebut antara perangai buruk Bani Israel, bukan Bani Israel, dia orang bukan Bani Israel. Antara perangai buruk kaum Nabi Lut ni ialah kentut secara terbuka, lepas tu kentut merata. Perangai dia orang. Ada kawan macam tu? Ada lagi lah saki-baki Nabi Lut rupanya. Cuma nak katanya ada kawan macam tu. Benda tu jangan diamalkan selalu. Itu bukan cara. Dia ada 3 benda ni. Lepas pada tu baru dia convert jadi songsang tu. Sebab dia tak akan datang dengan songsang terus. Dia mesti ada mukaddimah dia, madkhal dia dulu, tempat masuk dia dulu. Jadi kita kena hati-hati. Jadi anda semua yang berada di Perlis ni, ambillah peluang, lazimilah majlis-majlis ilmu, lazimilah masjid-masjid di Perlis, hadirlah, paling kurang masjid ni lah. Hadir di sini bersama, on time bersama. Benda tu benteng yang paling ampuh. Saya tak ada tips lain dah untuk anda semua melainkan yang tu.
Kalau ada rasa sanksi pengamalan di negeri Perlis, ketahuilah ianya hanya perbezaan yang disebut sebagai kepelbagaian sahaja. Dia taklah sampai anda jadi sesat pun, tak sesat. Saya tak cukup masa nak cerita satu-satu. Cuma saya boleh bagi perumpamaan mudah macam ni. Teori yang diterima di seluruh dunia, orang yang lapar kena apa? Bila mana kita lapar, kita kena buat apa? Makan. Seluruh dunia setuju yang tu, okey? Orang Melayu pun setuju, Arab pun setuju. Ke ada bangsa lain, teknik dia hilang lapar, dia kena berlari dulu? Tak. Semua setuju kena makan, hatta Afrika pun. Tapi apa yang kamu makan untuk menghilangkan lapar berbeza mengikut bangsa. Dia berbeza. Itu perbezaan furuknya. Usul kita semua setuju. Salat semua kena salat. Tapi mungkin pengamalan salat berbeza sebab kecenderungan yang diambil melalui nas-nas yang dah ada. Itu je. Yang sebenarnya yang berlaku di Perlis hanya setakat itu. Cuma propaganda tu memanglah ada. Dia macam orang takut-takut kita. Yang makan Milo tu cacing banyak. Melainkan bagi dengan aku, baru cacing dia kurang. Rupanya nak juga. Dia takut-takut dengan kita. Takut-takut. Dia hanya hantu-hantukan benda tu saja. Macam kita orang Melayu nak kenyang makan nasi, Arab nak kenyang mungkin makan roti, orang Cina nak kenyang, orang Korea nak kenyang kena makan sushi apa semua. Tapi poinnya ialah lapar makan. Lapar makan. Salat. Pengamalan mungkin beza. Mungkin di sini dia tidak nyaringkan bismillah. Okey je, tak ada isu pun. Kalau anda semua tengok hari ni Imam Majlis Haram datang Malaysia mengimamkan salat Jumaat di Masjid Putra di Putrajaya, sekali ngebaca khutbah. Tengok siaran langsung tadi. Imam Masjidil Haram, dia jadi imam, dia baca bismillah kuat sebab dia ada ilmu, dia tahu cara nak makan yang mana di tempat ni. Dia bukan macam kita serelung pergi macam tu, tak tahu apa cerita. Sebab tu kena belajar bagi tertib, bagi elok, bagi faham situasi pengamalan. Dia balik di Arab Saudi, dia akan buat cara dia balik. Sebab dia tahu itu perbezaan. Itu bukan indikator sesat dan betul. Itu hanyalah perbezaan. Dia nak kenyang, dia makan nasi. Yang ni nak kenyang, dia kena makan sushi. Itu saja. Pokoknya ialah makan. Saya nak bagi nampak, bagi mudah je tu. Cuma nak semuanya perbezaan. Cuma ambil masa yang baru ke, yang lama ke. Jangan lagi dihantui dengan propaganda seperti itu. Ambillah masa kita orang muda ni, kita mengkaji. Ini benda yang penting. Anda boleh dengar daripada semua orang. Semua penceramah, bukan di negeri ini saja. Di mana-mana, media sosial, manfaatkanlah. Tapi waktu anda mendengar semua benda, nilailah balik apa yang didengar tu. Macam anda nak makan sekarang. Anda boleh makan semua benda. Makan selagi mana benda tu halal, makan. Tapi kena tahu, ada benda-benda yang consume overdose, ada penyakit yang bakal datang. Kena teliti benda tu. Itulah sedikit analogi untuk anda nampak, untuk menjadi benteng. Dengan anda sibuk dengan benda yang macam ni, dia tak akan pergi ke benda yang mengarut tu. Dia akan jadi benteng. Tapi poinnya, dekatilah masjid. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah Ta'ala di padang mahsyar ialah pemuda yang hatinya bertaut dengan masjid. Bukan petua. Tua normal lah pergi masjid. Tapi ada juga tua pun tak pergi. Tu lah memang teruk tu lah. Tapi orang muda untuk dia pergi, cabaran dia besar. Cabaran dia kuat. Sebab tu ada orang muda, dia muda pada aktiviti sosial, tapi dia tua pada aktiviti keagamaan. Aktiviti sosial dia muda. Mari aktiviti keagamaan dia macam orang tua. Ngos sekejap dia dah mengantuk, macam orang kena darah tinggi, tahap tinggi. Tanda-tanda kecil manis yang sangat kritikal. Dengar kuliah je mengantuk macam apa, macam orang ikat batu kat mata. Macam orang tua dia, padahal umur baru 20. Kalau berjoget daripada bilik lagi dah berjoget. Belum sampai ke dewan lagi. Punya muda dia dengan benda-benda macam tu. Jadi jadilah orang yang muda pada batinnya, muda pada zahirnya dan muda pada agamanya. Itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Moga Allah Ta'ala jadikan kita pihak yang ikhlas hati dalam belajar, dibimbing kita dan juga dijaga kita daripada anasir-anasir yang boleh menyelewengkan kita daripada niat asal waktu kita datang ke sini. Setakat itu saja. Terima kasih diucapkan kembali kepada pihak pengurusan,
Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.